من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qasim Al-Qushayri, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Menurut Sahal bin Abdullah, ibadat seseorang tidak dianggap sempurna sehingga dia tidak mengeluh dari 4 perkara: lapar, telanjang, fakir dan hina. Menurut satu pendapat, yang dimaksudkan ubudiyah adalah menyerahkan segala urusan kepada Allah Ta'ala dan menanggung semua urusannya. Menurut satu pendapat ulama yang lain, tanda-tanda alamat ubudiyah adalah menghindarkan pengaturan, yakni pilihan, dan menyaksikan ketetapan, yakni takdir Allah Ta'ala. Zunnun Al-Misri mengatakan yang dimaksudkan ubudiyah adalah menjadi hamba yang selalu ada dalam segala hal, sebagaimana Tuhan yang selalu ada dalam segala hal. Ahmad Al-Jariri mengatakan penghamba kenikmatan sangat banyak jumlahnya dan penghamba zat pemberi kenikmatan sangat kuat kewujudannya. Saya telah mendengar Ustaz Abu Ali Daqqaq mengatakan, engkau adalah hamba yang engkau sendiri berada dalam perhambaan dan tawanannya. Dan engkau berada dalam tawanan dirimu, maka engkau adalah hamba dirimu. Dan engkau berada dalam tawanan duniamu, maka engkau adalah hamba duniamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'isa abdu dirham, ta'isa abdu dinar, ta'isa abdul khamisah. Alangkah celakanya hamba dirham, hamba dinar dan hamba pakaian. Abu Amri bin Najid mengatakan, janganlah mencintai seseorang yang mengerjakan ubudiyah sehingga dia dapat menyaksikan perbuatan, memperoleh kurnia dan keadaan yang memperoleh tuntutan. Abdullah bin Manazil mengatakan, hamba adalah seorang yang tidak menuntut khidmat untuk dirinya. Bila dia masih menuntut khidmat bagi dirinya, maka dia telah menjatuhkan batasan ubudiyah dan meninggalkan adab-adabnya. Sahabat Abdullah mengatakan, tidak layak bagi hamba beribadat sehingga dia tidak dapat melihat pengaruh kemiskinan dalam ketiadaan dan pengaruh kekayaan dalam keberadaan. Menurut satu ungkapan, ubudiyah adalah menyaksikan Allah SWT. Saya telah mendengar Ustaz Abu Ali Daqqaq mengatakan, saya mendengar Ibrahim bin Nasr Al-Abazi mengatakan, nilai orang yang menyembah tergantung dari yang disembah, sebagaimana kemuliaan orang yang makrifat tergantung dari yang dimakrifatinya. Menurut Abu Hafaz, ubudiyah adalah hiasan hamba. Siapa yang meninggalkannya, maka dia tidak akan mendapatkan hiasan. Menurut Imam An-Nabaji, dasar ibadat memiliki 3 bentuk, 3 asas. Yang pertama, tidak menolak mana-mana hukum Allah Ta'ala. Yang kedua, tidak kedekut dengan pemberian Allah. Yang ketiga, tidak meminta kepada orang lain kerana keperluan. Menurut Ibn Atta', ubudiyah mempunyai 4 sifat. Yang pertama, memenuhi janji. Yang kedua, menjaga batasan-batasan hukum.
Yang ketiga, redha terhadap sesuatu yang ada. Yang keempat, sabar terhadap sesuatu yang hilang. Muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian. Masih lagi kita membicarakan tentang ubudiyah, yakni perhambaan yang sebenar. Kerana Allah SWT ketika mana hendak mengangkat hambanya, maka tidak akan disebut namanya. Tidak juga disebut gelarannya. Tapi disebutkan perhambaannya. Bila kita buka Al-Quran, bila Allah SWT ingin menjelaskan kedudukan tertinggi Rasulullah, maka Allah menjelaskan bahawa kedudukan tertinggi Nabi kerana dia seorang hamba. Bukan kerana dia seorang Rasul, bukan kerana dia seorang Nabi, tapi kerana dia seorang hamba. Bila kita membaca dalam surah Isra sebagai contoh, bila Allah menyebut dalam ayat yang pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Maha suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya pada waktu malam. Daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Untuk kami tunjukkan dan kawasan sekitarnya, untuk kami tunjukkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Dan Allah itu maha mendengar lagi maha melihat, mengetahui. Allah SWT menyebut perkataan hamba-Nya. Allah Ta'ala tak kata Subhanalladzi asra bi rasulihi. Maksudnya Allah yang memperjalankan Rasul. Atau Subhanalladzi asra bi Muhammadin. Maksudnya Allah yang memperjalankan Muhammad. Tapi dia menyebut perkataan hamba-Nya. Bila kita baca surah An-Najmu, Allah berfirman, Fa'auha ila abdihi ma auha. Dan Allah mewahyukan kepada hamba-Nya apa yang ingin diwahyukan. Allah tak sebut fa'auha ila Muhammadin ma auha. Allah menyebut perkataan hamba. Bila kita baca surah Al-Kahfi, Allah Ta'ala menyatakan, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Maksudnya Allah, segala puji bagi Allah, yang menurunkan kepada hamba-Nya wahyu ini, Al-Quran. Artinya bila Allah SWT nak angkat seseorang, maka dia namakan sebagai hamba. Kerana itu ubudiyah yang kita nak bicarakan ini, menjadikan kita sampai ke peringkat perhambaan Allah sebenar. Sampai kita lupa darjat kita, hatta nama kita. Kita tak tahu nama kita ni Muhammad ke Ali ke Abu tak. Yang kita tahu saya hamba Allah. Kita tak tahu kita ni Tan Sri ke Datuk Sri ke Datuk ke, Profesor, Doktor ke, milioner, bilioner. Yang kita cuma tahu saya hamba Allah. Kerana itu Nabi SAW dalam memperkenalkan diri baginda, Nabi kata abduhu wa rasuluh. Hambanya dan rasulnya. Bila seorang melihat dirinya itu hamba, maka dia berada pada kemuliaan yang sebenar. Tapi kalau dia melihat dirinya sebagai seorang alim, ulama, tok guru, melihat dirinya sebagai doktor, Tan Sri, melihat dirinya sebagai orang kaya, melihat dirinya sebagai somebody, melihat dirinya sebagai bernama, dia belum mencapai makna perhambaan. Sehingga dia lupa dirinya siapa, melainkan dia adalah hamba. Tak ada orang berbangga dengan nama dia. Glamour nama dia. Ada yang mungkin berbangga dengan gelarannya. Glamour gelarannya. Ada yang mungkin berbangga dengan apa yang ada di tangannya. Atau apa yang dituturkan oleh manusia. Tapi manusia sebenar. Yang patut dia berbangga bila dia bernama hamba. Maka benarlah dia seorang hamba Allah. Itu bila kita baca Al-Quran, bila Allah menyebut ayat yang telah kita bacakan sebelum ini dalam surah Al-Hijr ayat ke-99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah sehingga datang kepada kamu keyakinan. Untuk kita jadi hamba, untuk menyembah Allah.
Allah berfirman, wa'budullah fama lakum min ilahin ghairuh. Kerja kamu cuma sembah Allah. Kamu tidak ada Tuhan lain melainkan Allah. Maka kerana itu kita nak mendapat darjat hamba ni. Sebelum kita tinggalkan dunia ni, kita nak rasa kita ni hamba. Yang benar-benar menundukkan diri kita, hati kita dan seluruh apa yang kita miliki kepada Tuhan Pencipta. Kerana kita tak ada Tuhan lain melainkan Allah untuk kita sembah. Baik, kenapa kita perlu menyembah Allah? Dan kenapa kita perlu mencintai Allah? Contoh seorang itu, bila datang cinta sebenar, barulah datang perhambaan sebenar. Kalau orang tu tak cinta, dia tak akan datang nak menghamba. Umpama, kalau tuan-tuan sayang seseorang, tuan-tuan akan jadi hamba pada dia. Kalau dia panggil pukul 3 pagi, 3 pagi lah kita datang. Sebab kita sayang kat dia. Dia suruh kita bawa makanan tu, makanan ni kita bawa. Disebut dia keperluan kita, keperluan dia, kita pun memenuhinya. Sebab kita sayang. Dia daripada mahabbah, pergi kepada ubudiyah. Sayang. Tuan-tuan, kalau kita sayang ni, kita cerita perhambaan. Sayang ni kan ada dua faktor. Tuan-tuan sayang siapa-siapa pun ada dua faktor. Yang pertama, kerana kebaikan yang diberikan pada kita. Kebaikan yang diberikan, maka kita akan sayang. Siapa pun yang berikan kebaikan pada kita, kita sayang dia. Apa tadi kebaikan tadi yang tak ada orang yang boleh bagi, melainkan dia. Yang kedua, kesempurnaan pemberi itu sendiri. Allah yang sempurna zatnya, sifatnya. Sempurna. Kerana manusia bila melihat benda yang sempurna, dia pun sayang. Kita tengok benda lawa, kita pun sayang automatik. Datang lawa, datang ingin memilikinya. Maka Allah ini sempurna. Allah itu cantik. Innallaha jamil. Allah cantik. Innallaha tayyib. Allah baik. Dan segala sifat sempurna Allah. Maka datang daripada dua benda. Pertama, dia memberikan segala-galanya pada kita. In'am wa ihsan. Yang kedua, kerana dia sempurna. Maka datang cinta. Dan bila datang cinta sebenar, datanglah hamba, perhambaan. Bila kita sayang sesuatu, kita akan jadi hamba dia. Kita tak kisah apa pun berlaku pada kita. Kita adalah hamba. Maka orang ni benar-benar telah mendapat maqam hamba Allah. Baik, itu sebagai intro mukaddimah. Sebelum kita lihat balik definisi perhambaan yang disebut oleh para ulama. Kata Sahal, seorang itu tidak dianggap benar-benar memperhambakan diri pada Allah. Sehingga dia tak mengeluh dalam 4 perkara. Pertama, dia tak mengeluh pada laparnya. Maksud tidak mengeluh pada laparnya, yakni pada ibadat puasanya. Lapar, dia secara umum tak makan lah. Tapi bila para ulama bicarakan tentang lapar, mereka bicara tentang puasa. Lapar yang mendapat pahala itu lapar kerana berpuasa. Tinggalkan makanan yang halal, yang kita suka, syahwat kita. Yang kita suka pada pandangan kita. Tetapi kerana kita nak mendekatkan diri pada Allah, lalu kita berlapar dan kita tak mengeluh dalam hal itu. Dia sampai peringkat, lapar lebih kita suka dari kenyang, maka kita sampai nilai perhambaan pada Allah. Tapi, kalau kenyang masih kita suka daripada lapar, kita belum. Kan nafsu itu masih menguasai kita. Sebagaimana kalau sekiranya jaga, lebih kita suka dari tidur kita, maka kita dah mencapai makna perhambaan. Tapi kalau tidur lebih kita suka daripada jaga, belum. Kerana benda tu berlawan dengan nafsu. Maka dia mulakan intro dalam perhambaan, lapar. Sabar dengan lapar. Yang kedua, dengan telanjang. Apa maksud telanjang? Kalau manusia lebih sukakan pakaiannya berbanding tidak mempunyai pakaiannya, maka dia belum mencapai makna ubudiyah. Kerana seorang bila namanya hamba, dia lupa pakaiannya. Dia hamba. Apakah maksud kita telanjang, tak pakai baju? Bukan begitu. Bukanlah keutamaan kita pada pakaian-pakaian kita. Bukan keutamaan. Kalau tuan-tuan tengok, pada zaman orang nak tunjukkan kekayaan dan sebagainya, mereka akan tekankan pada pakaian. Dia punya outfit dia.
dari atas sampai ke bawah. Berapa harga dia? Itu ditekankan. Bukan bermaksud tak boleh pakai baju mahal dan sebagainya. Tapi bukan itu jadi keutamaan dia. Andai kata tak ada, dia tak akan mengeluh. Ya kalau ada lah satu nikmat lah. Macam makan dia, ada satu nikmat. Kalau tak ada, dia tak mengeluh. Dan dia boleh berpuasa. Sebagaimana kita sebut tentang makna telanjang tadi. Telanjang artinya, dia tak peduli jenis pakaian apa dia pakai. Ada setengah orang dia akan peduli. Oh ni tak boleh ni pakai ni, tak boleh ni. Pakai nak grup ni, kelompok ni. Tapi dia tak kisah dia pakai pakaian apa. Asalkan pakaian tadi menutup aurat cukup. Itu lebih baik. Yang ketiga, fakir. Yang ni dia tak peduli tentang harta benda ni. Kalau dia melaksanakan perintah Allah, dia tak peduli. Apakah dia ada simpanan, apakah dia tak ada, dia tak peduli hal itu. Kenapa? Artinya dengan keyakinannya pada Allah Ta'ala. Bukanlah kita katakan orang ni tak peduli harta benda dia. Maksudnya hatinya tak melekat. Dan tak mungkin menjadi hamba kepada harta benda. Sehingga kalau perlu difakir untuk menjaga agama Allah, dia lakukan. Sebab itu bila seorang sahabat Nabi datang bertemu Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, inni uhibbuka. Aku sayang kamu. Nabi kata, kalau betul, fa'id lil fakri tijfa'fa. Sedialah kefakiran menjadi pakaian kamu. Kalau kamu sayangku, kamu kena bersedia untuk menjadikan kefakiran itu sebahagian pakaian kamu. Kata kita kalau suka orang, maknanya kita nak sesuatu daripada dia. Kalau kita suka ahli dunia, kita nak kemewahan yang ada pada dia. Kalau kita suka ahli akhirat, kita nak kefahaman agama yang ada pada dia. Kita tak akan suka seseorang, melainkan kita nak apa yang ada di sisinya. Bila para sahabat kata, sayang pada Rasulullah, apa yang ada pada sisi Rasulullah? Sanggup fakir untuk agama Allah. Bersedia untuk kefakiran untuk agama Allah. Bila mereka tidak bersedia fakir pada agama Allah, maka jadilah mereka golongan-golongan munafik yang akhirnya dibeli oleh musuh Yahudi. Sebagaimana kita lihat hari ini. Kenapa negara-negara Islam tak nak tolong orang Islam? Kerana mereka mencintai kekayaan. Yang disebut oleh Nabi SAW, hubbud dunia. Dan kekayaan hari ini dipegang oleh Yahudi. Melalui BlackRock mereka, Vanguard, melalui Straits Times mereka. 3 syarikat besar Yahudi yang memegang kitaran ekonomi dunia sebanyak 430 trilion USD, yang majoriti dipegang oleh 3 syarikat besar ini. Ada syarikat Vanguard, ataupun BlackRock-nya, ataupun Straits Times-nya. Mereka masuk dalam semua perniagaan orang Islam, semua perniagaan besar-besar atas dunia ni. Semua, nama niaga ada, dia punya rantaian dia akan pegang. Sehingga orang Islam rasa tak boleh nak keluar daripada sistem mereka. Khususnya para pembesar mereka, para peniaga, para pemimpin negara. Para pemimpin negara, oleh petroleum dan sebagainya. Akhirnya apa jadi? Mereka pun tunduk kepada siapa yang paling banyak kekayaan. Kerana itu mereka tak nak campur apa berlaku pada umat Islam. Walau mereka orang Islam. Ceritanya kerana mereka tak bersedia fakir. Tak bersedia. Dengan jawatan mereka ada, dengan kekayaan mereka ada. Takkan nak miskin. Ada nak tolong orang Gaza, buat apa? Itu yang Rasulullah sebut tentang penyakit umat akhir zaman. Penyakit wahan. Apa itu wahan? Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Cinta sangat dunia, takut mati. Takut mati. Itu yang menimpa mereka. Sedangkan untuk mengalahkan orang kafir, dia kena lawan daripada acuan orang kafir. Acuan orang kafir ialah cintakan dunia, takut mati. Itu acuan orang kafir. Acuan orang Islam, cintakan akhirat, berani mati. Itu acuan Islam. Bagaimana kita lawan orang kafir dengan acuan dia, kita tak boleh menang. Sebab kita ikut acuan dia. Dia boleh kerak kita dengan mudah. Kita kena bina acuan kita. Yang Allah dah
berikan kepada kita semenjak awal kejadian manusia. Cintakan akhirat. Allah cerita dengan segala kehebatan akhirat mengatasi kekayaan dunia. Kalau tuan-tuan cerita kaya dunia hari ini, lihat apa yang Allah paparkan tentang kekayaan akhirat. Yang tak dapat dibandingkan. Hatta cerita je, makanan je satu. Yang kita sebut dalam hadis Nasa'i, bila Rasulullah menyatakan anggur dalam syurga. Kalau dia berada di atas dunia, dia takkan habis dimakan sampai bila-bila. Dengan segala kelazatannya. Itu baru segugus anggur. Bayangkan semuanya. Rasul cerita tentang Sa'ad bin Mu'az. Mandil, sapu tangan Sa'ad bin Mu'az. Bila disebut tentang nilai syurga, bila kata Nabi SAW, tentang satu kawasan dalam syurga sebesar sapu tangan Sa'ad bin Mu'az lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Maksud, kalau kita sebut sekaki persegi dalam syurga tu, lebih baik daripada dunia dan seisi. Sekaki persegi baru. Akhirat bukankah sekaki persegi, syurga. Luar biasa, tapi manusia bila dicintakan dunia, dia tak akan percaya janji Allah yang hebat ini. Dia nak juga dunia yang sementara, walau dia boleh menikmatinya cuma 60 tahun, paling lama pun 100 tahun. 100 tahun pun, dia cuma hidup kat dunia, dia tak boleh menikmati dunia, cuma hidup je. Nikmat dah tak ada. Kita tengoklah orang umur 70, 80, tanya nikmat apa dia boleh? Roti canai tak boleh makan, nasi berani tak boleh makan. Tapi hidup apa 70 tahun, makan ubat je. Ubat, pulang alik hospital, pagi petang. Tapi yuk, panjang umur lah 70. Boleh makan semua? Tak boleh. Bagi kuih lapis pun tak boleh makan. Nanti tak boleh tidur, sat gula naik. Ni bagi kuih ni pun tak boleh. Buat hidup apa? Secara kalau kita nak sebut tentang menyebut nikmat. Ni syurga yang Allah cerita makanan tanpa penyakit. Tuan-tuan boleh makan tanpa sakit. Kat dunia walaupun kita cerita hebat makanan, kita kata ini ada satu restoran macam syurga dunia. Dia ada 400 lauk. Tuan-tuan nak pergi tak? Kat dunia ni 400 lauk. Kalau tuan-tuan pergi, tuan-tuan mungkin makan 2 lauk je. Yang lain semua auk. Kenapa? Gauk. Auk, cemani, darah tinggi. Tengok. Ni kolesterol banyak. Kalau bawa pula pakai nutrition lagi tak boleh makan semua. Tak boleh ni, kita boleh makan rumput sebelah tu. Terbelah dia tu. Kata ini dunia. Allah janji segala kekayaan akhirat. Dunia ni tak ada apa. Tapi kalau kita orang Islam, berada acuan orang kafir, cintakan dunia, takut mati. Kita tak boleh menang. Itu berlaku pada negara Islam hari ini. Yang Rasulullah dah sebut penyakit wahan. Negara Islam semua berpakat tak nak tolong. Kenapa? Kedudukan mereka bagaimana? Dunia mereka. Ini kekayaan mereka. Yang pelabuhnya semua Yahudi-Yahudi. Yang dikawal oleh Yahudi-Yahudi. Kayaknya mereka tak berani. Ya, senjata mereka pun semua daripada bekalan mereka. Atau akhirnya terlihat bagaimana umat Islam mengalami krisis kepribadian mereka. Melainkan orang-orang yang Allah rahmati. Yang faham makna ubudiyah. Akhirnya mereka kekal berjuang. Dan mereka tunjukkan, tuan-tuan tengok dalam satu kelompok kecil namanya Hamas. Cukup untuk menggoyangkan satu dunia. Kerana sifat yang ada pada mereka. Bayangkan kalau satu negara Islam ada sifat tu. Kalau ada satu negara Islam ada sifat tu, nescaya mereka lah conquer dunia semua. Satu je negara Islam. Tetapi bila dia orang kaji, kenapa orang Tatar dan Mongol boleh menguasai dunia dalam masa yang singkat? Kita baca sejarah Tatar Mongol. Sebab mereka bukan jenis orang yang bila tawang satu negara cenderung mengambil harta kekayaan negara tersebut. Mereka hanya cuma nak kalahkan negara itu. Mereka tak peduli kekayaan mana pun negara itu, apa mereka peduli. Yang mereka tahu mereka nak kalahkan, dah habis. Dalam keadaan mereka tak pernah takut mati. Mereka tak takut mati dan mereka tak nak kaya. Mereka bukan, dia tak macam kolonia atau imperialisme barat. Mereka jajah untuk kaya. Tatar Mongol, mereka bukan jajah untuk kaya. Mereka bukan mahukan kekayaan. Yang menjadi matlamat utama. Mereka ada ego untuk menang dan conquer dunia. Itu je. Dan itu juga berlaku pada Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj. Dia serang dunia ni, bukan dia nak kaya. Dia cuma nak rosakkan saja, nak tunjuk dia paling berkuasa. Apa kata Allah tentang Ya'juj Ma'juj?
Melalui lidah seorang marhin yang mengadu pada Zulkarnain. Inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardh. Sesungguhnya Ya'juj Ma'juj itu mereka melakukan kerosakan di muka bumi. Kalau mereka datang nak duit, nak bayar macam gangster-gangster, kami bayar, mereka tak rosakkan negara kami. Tapi mereka just datang negara untuk hancurkan negara kami. Itu je. Sebab itu pemimpin ni tawarkan pada Zulkarnain bayaran tertentu. Bayaran tertentu untuk benteng daripada Ya'juj Ma'juj. Nak bayar ke Zulkarnain? Zulkarnain tak terima. Zulkarnain kata, apa yang Allah berikan pada aku dah cukup. Tak perlu. Kenapa mereka tak nak bayar pada Ya'juj Ma'juj? Ya'juj Ma'juj tak nak bayaran. Dia cuma nak hancurkan. Kata kalau orang gangster, dia punya garang macam mana. Kalau dia masih nak terima duit, okey. Kita boleh tutup kejahatannya. Ni gangster jahat ni, kita bayar dia, habis kita. Dia pun dah tak kacau. Dia mungkin jaga pula bisnes kita. Mungkin. Secara perjanjian kita dengan dia. Tapi kalau jenis gangster, cuma kerja nak hancurkan. Tuan-tuan bayar pun dia tak nak, dia nak hancurkan. Selagi mana manusia ada sikap ingin memiliki dunia, mereka tidak akan menang dalam pertarungan untuk menguasai dunia. Maka Allah jadikan orang beriman dengan dua sifat sempurna. Apa dia? Cintakan akhirat dan tak takut mati. Ya'juj Ma'juj dan Kublai Khan, Genghis Khan, mereka bukan cintakan akhirat, mereka cuma tak takut mati. Itu je. Tapi mereka tak cintakan akhirat, mereka cuma ada dunia. Maka bila seorang itu bersedia untuk fakir, maka itu tanda perhambaan yang sebenar. Sebab itu Rasulullah SAW buktikan sahabat-sahabat semuanya tinggalkan Mekah dalam keadaan tak bawa harta mereka. Kita baca kisah Musa bin Umair, kita baca kisah Abdul Rahman, Uthman, Sa'ad. Ini semua orang kaya tak bawa apa pun dunia untuk jaga agama. Sehingga Allah beri mereka kekayaan kerana mereka jaga agama. Sebab itu Allah beri balik kepada mereka. Sebelum itu mereka sudah bersedia. Ini Abdul Rahman orang kaya. Apa dia peduli dengan kekayaannya, ditinggal je kat Mekah. Ini awak orang yang korporat yang ternama. Dia pun tinggalkan perniagaan di Mekah. Kenapa? Kerana bersedia untuk jadi hamba Allah. Nak jadi hamba Allah, kena bersedia tinggalkan segala-galanya dan sanggup fakir. Yang keempat, sanggup hina. Maksud hina, sanggup menerima apa pun gelaran manusia. Jangan kata kita nak dekat dengan Allah. Kalau tuan-tuan nak maju bisnes pun, macam sebelum naik tu, macam-macam orang kata kat kita. Tuan-tuan bila bisnes mula naik, orang kata apa? Itu hangat-hangat teh ayam tu, bukan semangat sangat. Orang tengok muka kita ni hina. Bila kita berjaya baru nampak kita mulia. Apatah lagi kalau kita perjuangkan agama Allah. Syaitan akan nampakkan orang yang jaga agama Allah teruk sangat, hina sungguh. Sampai orang takut ingin mendekati agama, takut fakir. Asy-syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Syaitan sentiasa menakut-nakutkan kamu dengan kemiskinan. Itu kita nak hantar anak sekolah agama, nanti nak kerja apa? Soalan dia. Tuan hantar sekolah, dia tak ada kaitan dengan kerja. Kerja. Sekolah. Tapi kita boleh fikir, sekalian saya hantar anak saya sekolah agama, hafal Quran, belajar syariah, nanti nak kerja apa? Tapi kita tanya awak dulu, mak ayah awak dulu, sekolah pun tak, dia kerja apa? Dulu, orang dulu, sebelum ada sekolah-sekolah Inggeris ni, atau kemudian dimodernkan sekolah-sekolah kebangsaan ni, orang dulu kerja apa sebelum ada sekolah? Saya tanya mak kita, mak lu sekolah tak? Mana sekolah aku? Sekolah atak. Panggil sekolah atak. Mungkin sekolah betul pondok. Dulu tuan-tuan moyang-moyang kita yang tak ada sekolah dulu, dia kerja apa agak? Moyang-moyang kita yang tak ambil SPM, tak masuk EU, dulu dia kerja apa? Tak kerja, Ustaz, dia mati kering macam tu. Kalau dia mati kering, kau pun kering juga. Nenek moyang kita boleh hidup. Dan bukan kita memusuhi sistem pendidikan, bukan. Maksudnya bila seorang buat analogi logik, kita nak bina analogi logikal dalam cara berfikir, critical thinking kita. Kita perlu berfikiran secara kritikal. Khususnya dalam hal agama. Agama tak menghambat kita, menghalau kita daripada kemenangan. Tak pernah. Kita yang faham macam tu, kita faham. Ni kalau ikut agama, tak maju. Cuba critical thinking sikit. Dulu negara Islam yang maju-maju.
Sebab ditinggal agama ke sebab ikut agama? Sampai beribu tahun, kita sampai sekarang tak boleh merintah dunia. Sebab kita tak ikut agama tu. Kalau kita betul ikut agama, kita dah merintah dunia. Sebagaimana yang dibuat oleh nenek moyang kita dulu. Beribu tahun mereka conquer dunia dalam pelayaran, di daratan, di persenjataan, strategi, ketenteraan. Kita pun takut hantar anak seorang agama nanti nak kerja apa. Kita punya bodoh fikir. Apa Quran nanti nak kerja apa. Itu sifat kita nak kerja apa, nak kerja apa, nak kerja apa. Allah pun datangkan PKP, semua tak kerja. Nak kerja apa? Semua tak kerja. Sekolah pun semua tak boleh sekolah. Duduk rumah. Boleh pula kita sesuaikan yang baru pula. Okey, kita sekolah kat rumah pula. Kita kerja daripada rumah pula. Kayaknya ilmu ada, duit ada, tak ada isu. Allah tunjuk, tak ada masalah pun. Yang bekerja pakai CJ, akhirnya semua CJ buang. Zaman PKP semua CJ orang buang. Maka orang pergi pada benda-benda yang teknikal. Jadilah jual makanan situ dan ini online. Jadi online. Bisnes yang kita katakan satu bentuk. Bila kita sebut rezeki, tuan-tuan, rezeki ni evolusi. Proses. Bila anak kita makin membesar, keinginan dia pada rezeki itu mula ada. Lepas tu nanti pandailah dia cari. Tuan-tuan beri agama, mantapkan pertahanan dalaman dia. Nanti dia bila dia besar, pandailah dia nak buat apa. Dia nak berniaga nasi lemak, sotong selambak ke. Dia nak berniaga nasi lemak malam Sabtu ke. Dia nak berniaga nasi lemak pari ke. Whatever lah dia nak buat. Allah akan beri dia idea-nya. Itu kan evolusi. Akhirnya mereka pun dapat rezeki. Macam nenek moyang mereka dapat rezeki. Macam seluruh hamba Allah dapat rezeki. Maksudnya ialah, jangan tuan-tuan takut belajar agama sehingga tuan-tuan takut tak dapat masa depan. Maka ini pemikiran yang kolot. Ini pemikiran yang dijajah. Bukan maksud, saat itu kena hantar sekolah agama belaka. Bukan. Hantarlah mana-mana sekolah, tak ada masalah. Yang masalah cara berfikir tu. Yang fikir kalau hantar sekolah agama, tak ada masa depan. Cara berfikir itu salah. Tuan-tuan nak hantar sekolah ke tak nak hantar sekolah, terpulang pada tuan-tuan. Tapi penting beri pengisian agama. Anak kita sekolah biasa pun ada pengisian agama. Tapi ini kita menjawab bagi orang yang kata, kalau hantar sekolah agama, anak saya nak kerja apa? Yang tak tanya apa, yang yakin rezeki Allah, cuma pilihan dia nak sini-sini, itu terpulang. Kita cuma nak betulkan cara berfikir. Cara berfikir kita kena betul. Tuan-tuan nak bertindak macam mana, itu pilihan tuan-tuan. Tapi berfikir itu kena betul, jangan salah. Sehingga kita fikir, ni kalau anak ayah mati, budak-budak ni macam mana rezeki dia? Jangan berfikir begitu. Akan ada rezeki dia. Setiap orang akan ada rezeki, siapa pun dia. Kemudian kata ulama' lagi, maksud ubudiyah adalah serah semua urusan kepada Allah dan menanggung semua urusan Allah Ta'ala. Kita serah semua pada Allah. Yang Allah suruh pada kita, buat semua. Allah kata, kamu ibadat pada aku beri rezeki pada kamu. Kamu jaga syariat aku akan jaga maruah kamu. Kamu ikut peraturanku, maka aku jaga segala kehidupan kamu. Ihfazillah, yahfazka. Kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Jadi kita, dalam kehidupan kita ada keperluan. Kita ada kehendak. Kita ada cita-cita dan angan-angan. Baik. Sebelum kita nak memenuhi kehendak, cita-cita, angan-angan, apa sahaja. Apa yang Allah suruh, tuan-tuan buat aja. Maka segala apa yang tuan-tuan nak akan dipenuhi oleh Allah Ta'ala. Kerja kita untuk beribadat. Jangan sampai bila ibadat kita bimbang bagaimana rezeki kita. Uang atau sebagainya. Itu urusan Allah. Macam kita cerita tentang menang kalah. Urusan kita yang Allah suruh berjuang. Urusan Allah menang atau kalah, itu urusan Allah. Urusan kita cari rezeki. Banyak sikit itu urusan Allah. Bukan urusan saya. Kerja saya akan disiplin. Keluar pagi, balik petang. Sebagaimana disiplin seekor burung. Keluar pagi, balik petang. Ada time kerja. Malam kena rehat lah. Untuk keluarga saya, untuk anak-anak saya. Saya buat disiplin yang Allah suruh. Sebagaimana Allah letakkan sunnatullah itu tanpa diajar kepada semua binatang. Indah kalau tuan-tuan tengok alam binatang. Kerana alam binatang telah diprogramkan, diletakkan asasnya oleh Allah tanpa mereka perlu berfikir. Kita pula Allah beri otak untuk berfikir. Binatang semua pergerakannya sekata. Dia tak ada burung malas, tak keluar pagi-pagi.
Manusia dia malas. Dia malas perangai kita manusia. Dia bukan perangai binatang. Binatang dia ikut dia punya sunnatullah yang telah diprogramkan. Mubarmaj. Yang telah diprogramkan. Baik burung. Habis subuh dia keluar. Kat maghrib dia balik. Dia program. Tak ada yang ketinggalan. Ada 4 ekor lepak malah keluar gitu. Tak ada. Semua sama. Jutaan burung akan keluar. Semut. Dia keluar. Tuan-tuan tengok semut. Tuan-tuan tengok. Dalam pergerakan semut. Semua bergerak tengok. Ada tak yang sembang, kosong, tak ada kerja? Tak ada. Allah telah programkan mereka semua bergerak. Sehingga cukup rezeki mereka. Tengok lebah. Lebah telah diikutkan program ni semuanya. Semua bergerak. Lebah dia keluarkan lebah, dia tak makan lebah dia. Dia tak makan madu dia. Dia buat madu, dia tak makan madu dia. Kalau dia makan madu dia, kita nak ambil madu dia macam mana? Dia buat, kita ambil. Dia buat, kita ambil. Tapi dia makan apa? Ya, dia makan juga madu, tapi dia makan dengan fitrah dia. Yang Allah dah buat. Sikit. Dia tak boleh makan banyak. Kalau dia makan banyak, dia akan binasa. Kita pergi ke ladang lebah. Tengok ni, sisa tengok dah ni. Lebah-lebah terkeluar ni. Ini panggil lebah mabuk. Kenapa? Dia makan madu dia banyak sangat. Dia pun jadi mabuk, dia dihalau keluar. Dia dihalau keluar. Dia lebah mabuk, dia tak minum arak. Dia mabuk dia bila dia ambil kuantiti madu lebih pada yang dibenarkan kepada dia. Dia ambil, maka dia dikenakan tindakan halau daripada sarang. Saya bercakap dengan yang jaga lebah, dia kata, Ustaz tahu. Lebah ni, bila bunyi azan, bila masuk waktu azan, dia akan masuk sarang. Lepas azan, dia keluar balik. Kerana Allah jadikan dia benda diprogramkan. Kita pula manusia sebab kita makhluk yang Allah uji. Kita ada akal, Allah bagi kita ada nafsu. Kita kena mujahadah, kita kena berlawan. Kita kena letak program kita sendiri. Allah dah beri jadual, kita kena usaha tu. Okay, Allah dah beri jadual subuh sekian pukul. Zuhur sekian waktu. Maghrib sekian. Isyak sekian. Maka dengan akal yang Allah bagi, mujahadah, maka ikut jadual ni untuk kita bagi. Kita buat, Allah jamin apa yang selebihnya. Binatang dia dah buat ikut program. Tuan-tuan tengok ayam berkokok. Ayam berkokok tengok jam tak? Tapi dia berkokok tepat pada waktu. Tuan-tuan sebelum subuh dia akan kokok. Nanti waktu duha dia akan berkokok. Saya bela 4 ekor ayam. Bela. Ayam hutan. Minta dengan anak buah. Untuk ayam sikit. Bukan nak makan. Saya nak tahu cara dia berkokok. Waktu. Dan saya perhatikan. Saya perhatikan sebelum subuh dia berkokok. Untuk saya doakan. Kerana ayam bila berkokok, dia melihat malaikat. Dan doa mustajab. Saya perhati pukul apa dia berkokok. Kemudian saya akan tengok waktu duha dia akan berkokok lagi. Tanda waktu duha. Perjalanan yang Allah dah programkan untuk dia. Sebab itu kata Nabi SAW, La tasubuddik fa'innahu yuqizu lis-salah. Jangan kamu maki kokokkan ayam. Kerana mereka membangunkan solat. Mereka gerak manusia solat. Mereka tolong beritahu waktu solat. Tuan-tuan tak ada jam, ayam kokok boleh menentukan waktu solat. Jadi kita manusia Allah beri kita akal. Untuk kita lalui proses yang Allah perintah. Dan apa yang kita nak Allah sempurna. Nanti saya sebut tadi, tuan-tuan cari rezeki. Allah tentukan rezeki banyak sikit. Ada waktu rezeki cari. Kita ikut peraturan yang Allah suruh kita cari rezeki. Kata Nabi SAW, fa'ajmilu fit talab. Indahkan cara mencari rezeki. Jangan ambil yang haram. Jangan ambil yang rasuah. Jangan ambil benda syubhah. Jangan ambil benda sampai waktu mengganggu waktu ibadat. Jangan. Ambil dengan cara yang Allah ajar. Maka Allah yang akan sempurnakan. Allah akan berkati kita. Kita ikut je apa yang Allah suruh. Saya Allah jaga seluruh urusan kita. Yang ini disebut dalam hadis. Ihfazillah yahfazka. Saya ada anak-anak. Saya dah suruh dia solat. Saya dah suruh tutup aurat. Habis tak tiba-tiba anak kita tak tutup aurat, lepas tu tak solat, lepas tu bila dia ngegeng dia, ngekawan dia, duduk asrama, duduk universiti. Saya kata itu bukan urusan saya. Dia bersama saya itu yang saya buat. Dan selebihnya saya serahkan pada Allah. Dia sudah jauh daripada mata saya. Jauh daripada pandangan saya. Saya serahkan pada Allah. Tapi bila dia ada dalam pandangan saya akan kata, akak solat. Akak tutup aurat. Abang jaga itu, jaga ini, mengaji Quran. Selebihnya Allah akan jaga. Tuan-tuan ada budak-budak ni tuan-tuan.
Yang kita mak ayah dah jaga belaka. Tiba dia lara bersama kau. Kelak dia tetap kembali ke pangkal jalan. Allah nak uji kita. Saya anak saya dia kecil antara seorang agama. Anak saya dia kecil, saya suruh tutup aurat. Ibu besar, buka aurat. Pakai subang sini Ustaz. Subang kat hidung. Takut saya Ustaz. Dia dengan lembu besar lagi subang dia. Hidung. Jadi dia lebih lembu pada lembu. Kita punya bimbang anak kita. Tentang masa dia duduk dengan tuan-tuan buat apa? Saya dah buat benda yang Allah suruh. Tuan-tuan jangan bimbang. Serah pada Allah. Serah pada Allah. Ialah insya-Allah subang kat hidung dia akan pergi ke lembu, bukan pada dia. Dia pun jadi orang yang baik. Kalau tuan-tuan tengok orang yang baik-baik insaf, walaupun dia larang, dahulu dia pernah dididik dengan cara baik. Dia tetap kembali. Dia tuan-tuan macam kapal. Tuan-tuan dah tambak tali kat pelabuhan. Dia mungkin bergerak juga ke hujung sana. Tapi tali tu ada. Dia balik semula. Dia akan kembali ke pelabuhannya. Itu yang saya sebut, kita buat. Serah pada Allah itu. Anak saya dah jaga elok-elok. Lepas kahwin teruk dia Ustaz. Ustaz lepas dia kahwin. Begitu. Masa dengan saya comel budak ni. Tapi bila dia kahwin, bini dia buat dia jadi teruk. Yang ni kata laki dia buat dia jadi teruk. Tuan-tuan, bila tuan-tuan sepanjang dia berada dengan kita, tuan-tuan dah buat. InsyaAllah dia akan kembali. Dah dua-dua insya jadi orang baik. Pasal dua-dua orang baik. Ada orang dia mungkin tak baik dalam keadaan dia bebas. Dia baik dalam penjara. Kita dah ajar dia agama. Lepas nakal dia. Sadadah, bla 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 bla. Sumbat dalam penjara. Kita pun ngelola anak saya Ustaz baik. Bila sekali tahu mana kawan Ustaz dah masuk penjara. Tapi dalam penjara, dia jadi Tok Imam. Sebab dia ada satu waktu kita didik, Tok Imam. Bukan penjara pun kata, hebat dia ni. Johang musabaqah Al-Quran, dia dalam penjara. Ni Allah jaga agama dia dalam penjara. Pakai duduk penjara, dia pun kata, lain kali saya tak nak keluar lah penjara. Duduk penjara jadi lagi baik. Dia jumpa, dia dapat disiplinkan diri dia. Sebab dia dah ada asas agama tu. Dia masuk, dia pun jaga agama dia. Dia jadi imam, dia jaga suraunya. Dia pengusi surau dalam penjara. Pengusi dia. Kat luar tak, surau pun tak pergi. Tapi mak dia dah didik dia dengan baik. Tadi bila kita sebut dalam makna perhambaan, tuan-tuan buat apa yang Allah suruh. Urusan tuan-tuan Allah jaga. Saya bimbang kalau saya mati anak-anak saya jadi apa. Tak buat masa kita hidup, kita jaga anak kita dengan baik atau tidak? Dah. Serah pada Allah. Oh, saya bimbang bagaimana isteri saya atau suami saya lepas saya mati. Tak masa dia bersama awak jaga dia, jaga. Serahkan pada Allah. Tak bimbang saya jaga dia elok isteri saya ni. Saya bimbang kalau saya mati nanti dia kahwin dengan lelaki lain. Teruk dia kena itu dan ini. Tak, awak dah ajar waktu dia jadi isteri awak. Waktu dia jadi suami awak. Awak dah beri dia semua benda yang awak tahu tentang agama. Bila awak mati, tanggungjawab dah selesai. InsyaAllah pasangan awak, kalau Allah takdirkan dia kahwin, kalau dia akan dapat juga orang baik. Macam awak ajar dia untuk jadi baik. Kalau sekiranya tidak ditakdirkan untuk dikahwin, maka dia kekal menjadi orang baik dengan didikan awak untuk dia jadi orang baik. Taklah dia nak curang sana, curang tak ada. Kita tak jaga agama. Ini yang dimaksudkan ubudiyah. Kita semua buat semua perintah Allah, maka Allah akan uruskan semua urusan kita. Kata ulama lagi, tanda-tanda ubudiyah ialah hindarkan pengaturan, saksikan ketetapan. Atau dalam bahasa disebut tarkut tadbir wa syuhudut takdir. Pernah sekalian bila kita sebut, tinggalkan pengaturan. Apa maksud kita atur-atur? Kita tak atur, kita rancang. Kita dalam pengaturan sesuatu, kita sedang merancang sesuatu. Saya rancang duit saya tak sini, tak sini, tak sini. Saya rancang anak saya sekolah sini, sekolah sini, sekolah sini. Jadi itu, jadi ini. Itu rancang. Tuan-tuan bukan atur. Yang mengaturkannya Allah. Yang menentukan. Kita cuma merancang dan kita cuma mencadangkan. Cadangan saya sehari tua, saya adalah investment sikit. Duit KWSP saya ada hibah saya ada sekian-sekian. Itu tuan-tuan rancang. Dan tiba-tiba berlaku di luar rancang dan pilihan kita. Maka kita serah pada Allah. Kita kena tipu lepas tu, kena scam lepas tu. Kita
buat investment, tibanya tak wujud benda tu. Ataupun ada orang ambil, orang berkuasa ni ambil risk investment kita. Kadang kita setuju dengan apa yang Allah atur dalam hidup kita. Kita merancang semua benda. Anak kita seorang yang pertama nak suruh jadi cikgu, ikut legasi kita. Tiba tak jadi cikgu, dia jadi anak murid sampai ketua. Tak jadi cikgu. Seorang ni kita nak suruh jadi niaga, macam mak dia, sama meniaga. Tiba tak meniaga, jadi pelanggan sampai tua. Tak pernah meniaga, jadi pelanggan dia. Yang ni pula kita nak suruh jadi sekian. So kahwin orang sekian. Kita cuma merancang dengan makna cadang. Kita tak boleh atur benda tu. Saya atur, saya tak apa, bukan atur. Awak sedang merancang. Dan awak sedang mencadang. Nak atur macam mana? Kita tak ada kuasa pengaturan. Kalau tuan-tuan sebut dengan bahasa Malaysia dengan makna atur, saya susun, tapi bukan mentakdirkan. Saya memang susun. Susun saya, program saya start pukul 8 pagi, habis 5 petang. Tiba-tiba pukul 8 tetamu tak datang lagi. Nak start macam mana? Memang kita rancang ni. Kita dah atur, saya dah atur ni. Kursi ni orang duduk, kursi ni orang duduk. Tiba-tiba sampai waktu, orang yang kita panggil tu tak datang. Jadi orang lain pula duduk. Ataupun yang kita tak panggil, dia datang. Dan dia lagi besar daripada orang yang kita rancang. Dia kena duduk di situ. Kita tak mampu atur apa-apa. Maka ubudiyah memberi maksud kita menerima segala aturan Allah. Dan Allah dah atur hidup macam ni. Kita kalau boleh start hidup, biar anak kita sempat besar sama kita. Kita tua, dia membesar. Tapi Allah tentukan anak kita ambil dulu. Kita ni dok fikir rumah tangga kita akan jadi sampai sekian-sekian tempoh. Tiba tak berlaku macam kita nak. Kita terima. Kita dok fikir ni bisnes kita akan maju sampai bila-bila. Kita boleh cakap ni legasi ni sampai cicit. Penama ni sampai cicit. Kita rasa ni empire ni bertahan. Tiba tak macam kita nak. Umpama kita sebut macam kita sangka panas sampai ke petang. Punya hujan. Tengah hari hujan. Petang pun hujan. Akhirnya tak jadi apa yang kita nak. Sebab itu kita sentiasa kata insya-Allah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Jangan pernah berkata secara pasti aku pasti buatnya esok. Melainkan dengan berkata insya-Allah. Dengan izin Allah. InsyaAllah dengan izin Allah, Ustaz, bisnes saya ni saya akan turunkan pada anak-anak saya. Turunkan pada cucu. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati niat kita yang baik. Saya start rumah saya ni, kalau boleh anak sulung saya ambil. Nak dijaga, saya dah penamakan pada anak sulung. Kalau dia kahwin ke apa, duduk sinilah. Taklah terbiar rumah ni. InsyaAllah. Bagaimana orang yang anggap harap rumah dia anak ni ambil, anak tu ambil. Tak ada seorang pun anak dia ambil. Tak ada seorang anak dia ambil. Rupanya berpindah tangan orang lain. Yang dia tak kenal pun bukan ahli keluarga dia. Lepas tu kita redha dengan semua ketetapan Allah. Kata Zunnun al-Misri, maksud ubudiyah ialah kita jadi hamba setiap masa sebagaimana Allah itu Tuhan setiap masa. Ini diterjemah gini. Hamba yang selalu ada dalam segala hal sebagaimana Tuhan yang selalu ada dalam segala hal. Maksudnya, ubudiyah ini kita kena tahu kita ni hamba. Dan Allah itu Tuhan dalam semua perkara. Maksudnya tuan-tuan, dalam semua perintah Allah jangan dipilih-pilih, kita ni hamba. Allah itu Allah. Jangan bab ni ambil yang Tuhan suruh. Yang ni tak nak. Bab puasa ya Allah suruh. Bab semayang ya. Bab aurat tak nak. Yang suruh aurat juga Allah. Awak kan hamba. Pilih-pilih macam mana? Yang aurat ni ustaz suruh. Siapa? Bila pula ustaz suruh? Ustaz tolong beritahu. Puasa ambil. Bab zakat ambil. Bab haji ambil. Bab merintah tak nak ambil. Tak, yang suruh perintah cara yang Allah. Cara ikut syariat. Ini Allah. Babi tak nak makan haram. Rasuah pun haram. Haram. Tapi arak nak. Kita katakan Tuhan yang sama yang mengharamkan. Tuhan yang mengharamkan arak. Dia mengharamkan babi. Dia mengharamkan judi. Dia mengharamkan segala perkara keji. Allah yang haramkan. Maka sebagai seorang hamba, kenapa nak pilih-pilih? Allah itu Tuhan pada semua hal. Maksudnya pada semua hal syariat itu Tuhan yang buat. Ini bab rasuah kena ambil sah. Ini keperluan. Dia kata yang haramkan itu Allah. Mereka kamu dapat satu kebenaran khas daripada Allah. Untuk kamu buat rasuah. Ada kebenaran khas tak? Apa dia? Darurat. Melibatkan nyawa? Ya.
Okay, silakan. Kalau hujah itu ada. Illa matturirtum ilaih. Melainkan kamu darurat. Ya benar. Kaedah tu memang Allah bagi. Tapi pastikan benar kamu darurat. Pastikan. Saat darurat, kalau saya tak rasuah, teruk, dia ambil hak saya. Ini tanah saya. Ada orang nak ambil tanah saya. Kalau saya tak rasuah, hak saya ni hilang. Boleh tak? Okey, itu hak kamu. Walaupun zahir nama rasuah, hakikatnya bukan rasuah. Kenapa pertangan hak? Itu hak saya. Kita ada lesen yang Allah bagi. Tapi lesen ini lesen yang terkecuali. Ada kaedah dia. Kena faham betul kaedah. Macam tuan tengok. Kau pakai cermin gelap. Secara undang-undang JPJ, salah. Salah. Tapi boleh tak? Nak legal kan? Dia tak salah. Boleh. Di undang-undang Malaysia senang. Tak salah, kena bayar. Tapi dia tak nama rasa, dia nama yuran pemprosesan. Tuan minta JPJ, apply cermin gelap, bayar RM5,000. Tak bayar RM5,000. Sebab apa? Sebab saya ni orang penting, takut kena tembak orang benda. Yang penting bayar RM5,000 tu. Sebab pandai-pandai lah. Okey, dapat. Kebenaran setahun pakai cermin gelap. Setahun atau 2 tahun lebih kurang. Ini undang-undang. Cuba pakai gelap. Tak boleh. Secara hukum tak boleh. Hukum. Bisa. Kita sekarang pakai sebab dia tak nak buat penguatkuasa. Dia tak nak buat enforcement penguatkuasaan. Tapi undang-undang kata tak boleh. Tapi boleh tak? Nak kecuali undang-undang? Boleh. Kata meniaga tepi jalan tak boleh. Itu undang-undang umum tak boleh. Tapi kalau tuan-tuan bayar 100 bulan, boleh. Dia pun bagi lah. Asal bayar. Dia ada undang-undang terkecuali. Cuma kalau dunia punya undang-undang, dia boleh bila kita bayar. Maka dia pun betul sikit lah garis panduan sebab orang ni bayar. Orang ni bayar. Kalau tak bayar, terus salah. Salah ni membahayakan keselamatan jalan raya. Bila bayar, dah tak bahaya sebab awak dah bayar. Itu undang-undang manusia buat. Cuba tuan-tuan tengok undang-undang manusia buat. Undang-undang dia cuma nak duit. Tak apalah, dia ada kuasa, dia buatlah undang-undang tu. Tapi dia kena tanyalah. Kalau undang tu betul, dia buat. Okey, undang-undang Allah beri pahala. Kalau tak betul, dia jawablah. Yang kerja mana bahagian penguatkuasa undang-undang, dia kena jawab. Kerana setengah undang-undang tu kita nampak mereka cuma nak duit. Bila bayar semua. Kita renovate rumah, dia kata bahaya, tak ada plan. Nanti runtuh rumah sebelah. Tak apalah, kita bayar 1,000. Bayar 1,000 dah tak bahaya. Okey, boleh jalan. Rumah kita dah tak bahaya sebab kita bayar 1,000. Tanya dia orang yang ada kuasa tu. Tapi bila kita sebut undang-undang Allah, ada pengecualian. Allah tak suruh kita bayar pun. Pengecualian ini demi menjaga maslahat kita supaya tidak dianiaya. Ini yang kita cerita tentang rasuah darurat. Bila kita dianiaya, ini hak kita dah. Dia orang nak ambil hak kita. Kata kita minta payment dia tak bayar payment. Sebab dia ni khani ni, kalau tak bagi duit sikit, dia tak keluarkan payment. Suka-suka dia je. Kita ni ada komitmen bayar gaji pekerja sekian-sekian. Atas nama darurat je. Tapi darurat ni ada kadar dia. Kita tak offer dia banyak. Kita tanya, awak nak berapa? Nak rasuah orang ni, awak nak berapa? Kita nak 1,000. Dia tak, saya bagi 500 je. Kita kurangkan. Untuk tunjuk kita tak reda benda tu. Jangan kita yang buka offer terus mahal. Cakap je berapa, saya bagi je. Itu tuan-tuan dah melanggar undang-undang darurat. Kalau kita terpaksa bayarkan darurat hak kita, kita tanya, sebenarnya awak nak berapa? Tanya dia nak berapa. Dia kata, saya nak macam biasa lah. Dia nak macam biasa berapa? Nampak biasanya rasuah dia ada macam biasa. Macam biasa. Dia kata, saya nak 1,000. Saya 1,000 tak ada. Sebab kita tak akan bantu maksiat tu banyak. Boleh tak saya nak bayar 200? Itu pun bayar 4 kali boleh 50-50. Boleh lah. Tengok haji ni payah tak apa, boleh bagi okey. Bayar 4 kali. Bayar sekali, buat lupa 3 kali. Itu bukan hutang. Haji hutang kena tanya akhirat kelak. Tak apa, kita tengok siapa kena tanya. Awak ke saya? Geng-geng rasuah ni pandai pula dikait akhirat. Tak payah hutang saya. Akhirat Tuhan tanya tahu, mati susah. Walau yang diminta tu rasuah. Dia kata kita berhutang. Sejak bila berrasuah dia anggap hutang? Habis dah janji Ustaz. Itu janji haram. Kita buatkan darurat. Itu kita buat tak ingat. Ataupun kalau kita nak bayar boleh. Boleh bayar. Ini rasuah itu ni ada baki RM50 rasuah. Cakap kuat-kuat sikit dengan mikrofon. Tak boleh panggil dia kat masjid. Dia tengok.
Panggil dia. Mak ni duit rasuah hari tu awak nak tu. Ada baki 100 setengah, ambil 50 dulu. Pakai mic tu. Sebelah ustaz bagi kuliah. Itu ustaz tu saya dermakan fisabilillah. Baik pula dia. Kan dia tahu salah. Benda yang salah dia tahu salah. Dan kadang-kadang kita nak tahu, nak sedarkan dia benda tu salah, kita kena cakap kuat-kuat. Biar dia tahu salah. Kalau minta rasuah tengah tepi jalan, tuan-tuan sound kuat sikit. Acik ni ambil ni, RM100 rasuah ni. Dia orang dengar. Jangan pergi, tak ada. Free je. Begitu cara mencegah kemungkaran. Bukanlah bila kita sebut darurat, kita buat lebih dia bahagia buat maksiat. Dia dalam kepala dia nak rasuah 100 je. Kita dah bagi 1000, gembira dia. Untung punya. Lepas tu dia guna macam biasa sebab tahu orang akan bagi banyak. Berapa macam biasa. Jadi kita orang macam biasa, ambil lah 2000. Kalau dia letak 100, orang bagi 100 je. Dia pun guna kaedah macam biasa. Jadi kita kalau, saya kata kadang-kadang darurat, tuan-tuan kena turunkan untuk tunjukkan kita benci benda, kita tak suka. Biarlah terpaksa. Kita buat kadar yang paling minimum. Kata para ulama, tanya Ahmad Jari, maksud ubudiyah. Kata beliau, hamba nikmat banyak. Hamba kepada pemberi nikmat itu sedikit. Dan kalau ada ini hebat. Kata semua kita, kebanyakan kita menjadi hamba nikmat. Kita lupa melihat Allah yang memberi nikmat. Sebab tu bila kita sakit, kita marah kita sakit. Itu nikmat sakit. Kita lupa yang beri nikmat sihat dan sakit itu ialah Allah. Kita bila kaya suka sangat. Suka pada nikmat itu bukan suka pada Allah yang beri nikmat. Tapi bila kita tak kaya, kita pun marah. Allah yang tak bagi kat kita. Kata kita ni hamba pada nikmat. Jadilah hamba kepada Tuhan pemberi nikmat. Kata Allah bagi ke tak bagi, kita tahu ia sesuai untuk kita. Kalau hari ni kita tak untung, sesuai untuk hari ni. Esok Allah bagi pula. Bagi tak bagi, kita tetap melihat Allah pemberi nikmat. Untuk kita ikut peraturannya, syukur dan sabar. Tak apalah. Allah suruh saya sabar. Allah uji kesabaran saya. Kita nak anak, tak dapat anak. 5 tahun kahwin, sabar. Habis tak adik saya 5 tahun kahwin, 5 orang anak. Tak apalah, ada giliran awak, sabar. Tuhan yang memberi nikmat. Giliran kita pula 5 orang anak. Dia dah berhenti dah setakat 5. Kita pula 5 telajak 6. Dapat lebih seorang 6. Berkat kita sabar. Maka Allah beri kita lebih baik. Kalau tak beri melalui kita, beri melalui anak kita. Malah anak kita seorang 2 je. Dan anak kita pula beranak 12. Dia macam sama juga. Yang penting dalam nikmat kita cukup. Dalam menahan nikmat kita sabar. Kerana kita melihat pemberi nikmat. Bukan melihat nikmat. Orang tuan-tuan yang paling banyak berceritakan dia melihat nikmat. Ada tak ada maka dia akan sedih dan dia akan sombong. Kalau dia melihat pemberi nikmat, dia tahu Allah tak akan lupa dia. Bahagian ni mesti ada. Wa ma kana rabbuka nasiya. Allah tak pernah lupa untuk hamba-hambanya. Tuhan tak lupa. La yadillu rabbi wa la yansa. Tuhanku tak sekali-kali lupa. Atau kita bila tak dapat nikmat, kenapa tak dapat? Tuan-tuan jangan bimbang. Allah tak lupa bahagian kita. Sampai masa bahagian kita. Kita kalau duduk dengan orang pemurah, kita pun tengok dia cedok nasi bagi satu-satu. Dia tak ingat aku ke? Kita buat jenguk-jenguk kepala. Tak, dia orang pemurah, dia dah observe daripada awal lah nak bagi siapa. Akhirnya sampai gelang kata, dia puluh. Tengok 3 ketul lagi. Orang lain semua seketul. Kita 3 last kali tu. Kalau tuan-tuan menjadi hamba Tuhan yang pemurah, tuan-tuan jangan bimbang. Ada bahagian kita. Tuhan tak pernah lupa bahagian kita. Sampai masa Allah akan beri bahagian kita. Kalau kita rasa tak bahagia hari ni, akan ada waktunya. Allah beri bahagia kita. Walau bagaimana hebat kita diuji. Kerana Allah ni pemurah yang tak pernah lupa. Dia tetap akan memberi hamba apa yang dikehendaki oleh hambanya. Mengikut waktu dan masa yang sesuai. Yang Allah nak beri pada kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.